Berapa soalan ni, Ji? Tak tahulah Kak Jun. Kak Jun tanya je lah. Kalau tengok saya tersangkut tu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah yang dengan izinnya kita telah dapat bertemu dalam majlis ilmu secara maya pada hari ini. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda serta sahabat-sahabatnya yang telah berjuang yang menyebabkan kita merasa ini nikmat Islam sehingga ke hari ini. Pada hari ini, 18 hari bulan 6 tahun 2021 bersamaan dengan 7 Zulkaidah 1442, saya ditugaskan sebagai moderator dalam segmen khas vaksin yang bertajuk Imuniti Kelompok Tanggungjawab Bersama. Anjuran Musmedik Terengganu, Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, kita bersiaran melalui Lubna TV dan FB Live. Untuk mendapatkan manfaat yang ramai, saya syorkan agar kita sama-sama share dengan ahli keluarga dan juga para sahabat. Bersama saya pada hari ini ialah sahabat saya yang hebat, Dr. Rozimah binti Abdul Latif, anak kelahiran Terengganu, lahir dekat Batu Buruk Terengganu ni je. Telah berkeluarga dan mempunyai 4 orang anak. Beliau memperolehi sarjana muda perubatan di Adelaide, Australia pada tahun 2000, kemudian mendapat kepakaran dalam perubatan keluarga pada tahun 2011 dan kini beliau telah berkhidmat sebagai pakar perubatan keluarga di sebuah klinik kesihatan di negeri Terengganu. Assalamualaikum dan selamat datang Dr. Rozimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memenuhi undangan kami. Sebagai pakar perubatan keluarga, beliau memang terlibat secara langsunglah dengan vaksin. Jadi memang beliau adalah orang yang layak ataupun the right person untuk memberi penerangan tentang vaksin. Mana bila kita bagi penerangan pada hari ini, biar betul-betul terang. Segenap lapisan masyarakat Terengganu terang jelas mengenai vaksin. Dah tak kabur-kabur dah. Tak keliru. Itu adalah harapan kami. Biarlah orang Terengganu kita ni berpegang dengan ilmu yang ada sumber yang betul. Bersandarkan pada kajian saintifik. Kita tak nak lagi ilmu yang dengar-dengar dari sumber yang tidak sahih. Jadi sekali lagi saya mohon untuk sebarkan kepada ahli keluarga. Sebarkan agar semua mendapat manfaat. Okey, mungkin kita boleh mula sebab kita ada 30 hingga 40 minit aja Dr. Rozimah ya. Mungkin kita boleh mula dengan soalan pertama. Mana bermula daripada penghujung tahun 2019 kita telah mengalami satu peristiwa hitam seluruh dunia mana pandemik COVID-19. Dan sehingga kini sebanyak 180 juta orang telah dijangkiti dan telah 3.8 juta orang telah meninggal Bukan setakat kesihatan juga COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi, telah melumpuhkan sistem pendidikan dan juga sosial. Dan untuk kita menghilangkan pandemik ini, kita ikhtiar yang ini dengan vaksin. Jadi boleh tak Dr. Rozimah menerangkan apa itu vaksin dan apakah fungsinya? Silakan Doktor. Terima kasih Dr. Hikriati.
Okey, sebelum kita pergi lebih panjang lagi, terima kasih pihak Lumna TV kerana memberikan saya peluang untuk bercakap pada pagi ini. Saya bukan orang yang terbaik untuk bercakap berkenaan perkara ni sebab dia adalah hasil pemikiran orang ramai. Memang bukan saya ni hanya mereka yang menyampaikan saja. Dia adalah para pemikir yang memang berfikir betul-betul macam mana kita nak hadapi pandemik COVID-19 ni. Kalau kita tutup mata kita sekejap, kita pergi kepada macam Dr. Gayatri kata akhir tahun 2019 itu waktu tu adalah waktu yang teruk kita hadapi. Tapi sebenarnya cuba kita fikir macam mana keadaan kita waktu bulan 2 tahun lepas. Tahun 2020. Kita masih lagi seronok bekerja, mesyuarat kat hotel. Kalau yang conference kat hotel, kita masih boleh pergi pantai. Yang kerja boleh bekerja biasa, yang budak-budak boleh pergi sekolah. Tak ada masalah. Masa tu kita tak sangka sesuatu akan berlaku. Kalau sesiapa yang pernah tengok cerita Netflix ke benda kan, cerita apa-apa yang selalu dia orang kata, dia orang suka kadang tu Mak Saleh ni dia orang suka buat bercerita movie berkenaan dengan satu pandemik yang akan berlaku yang tidak dijangka-jangka. Yang dia orang buat adalah pandemik serangan flu dia orang kata. Masa tu ramai orang mati, kita enjoy tengok cerita tu. And then suddenly, tiba-tiba bulan 3 tahun lepas, PKP yang pertama 18 hari bulan 3. Adakah kita ingat waktu tu cuti sekolah? Budak-budak tak sangka dia orang balik dan dia orang tidak akan pergi lagi sekolah. Satu perkara yang menyedihkan. Yang sedih sungguh masa tu dan kita terkedu. Bukan kita seorang terkedu. Ramai orang terkedu. Kita terkedu untuk kita. Tapi kerajaan, dia orang terkedu macam mana sekarang ni nak hadapi masalah ni. Macam mana dia orang nak teruskan dengan hidup ni, kita ingatkan esok akan tamat. Kita ingatkan masa tu raya tahun lepas, okey, dok okey lagi. Kita ingatkan raya haji tahun lepas, okey, dok okey lagi. Kita makin berdebar. Jadi sekarang ni kita telah pun masuk tahun 2021, bermaksud kita telah pun setahun setengah. Kan? Sekarang ni kan setahun 4 bulan lah kita di dalam pandemik ni. Apa perasaan kita semua? Rasa makin sekok nafas. Rasa macam bila perkara ni nak berakhir? Mula dulu kita sangat menjaga diri, sekarang ni kita mula untuk menyalahkan. Kenapa tak berakhir lagi ni? Macam-macam propaganda, macam-macam buat dah. Kenapa tak berakhir lagi? Puas dah kita pakai mask. Siapa tak puas pakai mask? Kita sukanya duduk rumah boleh agak buka gini kan? Kalau mereka yang berhadapan dengan orang tu memang tak boleh nak buka mask. Memang rasa susah nak pakai mask. Tetapi bayangkan depan mask kita pakai satu lagi penutup face shield and then kita pakai pula baju 2-3 lapis untuk mereka yang nak hadapi betul-betul pesakit tersebut, pesakit yang COVID. Memang suasananya sangat tidak seronok. Pengalaman saya sendiri bila pakai baju tersebut dalam masa 40 minit kita akan rasa berkunang-kunang mata. Ya Allah, bilalah nak keluar daripada baju ni. Tapi kita kena teruskan. Mula tu kita kata okeylah lepas 3 jam semua salin baju. Okey, masuk lagi kumpulan yang kedua untuk pakai untuk 3 jam seterusnya. Tetapi pandemik kita makin berjalan dan makin berjalan. Jadi sekarang ni kita dah jadi macam kita tak boleh dah nak buat macam dulu. Kita lebih kena kuat lagi. Makin kita rasa perlu lagi mencuba untuk menghabiskan suasana pandemik ini. Jadi pada masa itulah dalam keadaan kita tengah berfikir macam mana kita tengok kan negara lain masa tu. US dengan kematian yang berganda-ganda, Turki dengan India baru ni, tapi kita senyum. Kita kata Malaysia tak akan jadi gini. That's why lah masa vaksin mula belum ada, kita semua berkata, mana ni orang lain dah start vaksin, kenapa Malaysia tak start lagi vaksin ni? Mana, kenapa kerajaan tak bagi lagi vaksin? Adakah kita nak tunggu jadi macam US, UK semua tu baru nak buat vaksin?
Baru nak terima vaksin, terimalah vaksin. Vaksin diterima. Apabila vaksin diterima, lain pula dia punya respons. Kenapa nak suruh kami ambil vaksin? Kenapa nak paksa kami ambil vaksin? Masa inilah sebenarnya tanggungjawab kita bersama untuk nak memastikan apa yang kita nak buat ni mencapai kenyataan. Jadi apakah itu vaksin? Sebelum kita pergi kepada apakah itu vaksin? Ya, betul. Ada yang berkata masa tengok cerita movie flu tu kan, kita enjoy kan? Enjoy je. Sini saya baca dalam ni dalam komen. Sambil-sambil, ya. Jadi kenapa sebelum kita memahami kenapa kita nak vaksin ni, kita kena tahu dulu. COVID-19 ni disebabkan oleh virus. Apabila virus, dia tidak ada antibiotik. Kan kita semua pergi klinik tu. Doktor, saya rasa ni sakit tekuk ni, saya rasa nak ubat ni mati kuman doktor. Doktor pun kata, okey, ni sungguh ni. Kena bagi ubat mati kumang ni. Jadi senang. Kalau ubat mati kumang ni kita ada. Tapi sekarang ni kita berhadapan dengan virus. Bila virus, tambah pula virus bawaan yang disebarkan melalui udara. Satu perkara yang cukup sukar. Kenapa? Sebab kita bernafas dengan udara. Semua kita bernafas dengan udara. Kita pernah ingat tak masa kita hadapi MERS-CoV dulu? MERS-CoV dia berlainan sikit. Hok ada kan masalah dekat start daripada orang balik dari Mekah, lepas tu dia bawa pergi Korea semua tu kan, masalah yang dikaitkan dengan unta. Ingat tak suatu waktu dahulu? Dr. Higrayati ingat kan apa yang berlaku MERS-CoV tu kan? Hok tu lain. Hok tu dia dibawa oleh binatang. Jadi kita tahu apabila dibawa oleh binatang, kita kawal binatang. Binatang senang dikawal, kita tok dalam gok, dia duduk keluar. Tapi masalah dengan COVID-19 ni, kita ingatkan dia berjaya melalui binatang sahaja. That's why lah bila kita nampak Wuhan tu kan, kita rasa kalau Wuhan ni dia pasal dia gini. Kita ingatkan betul-betul dibawa oleh binatang dan kita boleh kawal. Tapi tak. Virus ni kitalah pembawanya. Masalahnya. Kita yang membawa dan kita yang bernafas, dan bila kita bersin, hacung, cium je kat orang lain. Kan? Dalam kita bersin pula kita kena tutup tangan gini. Dan kita bukannya bila tutup tangan tu kan berair-air kat tangan kita, orang pun lama tak jumpa, salam. Kita bawa ke orang lain. Jadi hak tu masalah dengan virus. Jadi sebab itulah apabila berhadapan dengan virus, jawapannya adalah jangan sentuh orang. Jangan sentuh orang. Jangan bernafas banyak sangat. Dan ni adalah kalau mereka yang dalam keadaan kita tak ada vaksin tak ada vaksin ni. Jangan pakai sentiasa pakai mask semua. Pakai mask semua, tidur pun bila tidur dengan anak pun pakai mask. Bila mandi je tak pakai mask, keluar cepat pakai mask. Itu yang macam mana kita nak kawal virus ni kalau tak ada vaksin. Jadi kita bersyukur sangat ada pihak yang tolong berfikir untuk kita. Bersama-sama kita. Maka wujudlah vaksin. Jadi vaksin ni kenapa dia penting adalah dia tujuannya adalah untuk memperkuatkan kita untuk menghadapi virus COVID-19 ni. Dia spesifik. Memang tuju sungguh-sungguh ke virus COVID-19 ni. Sebab tu dia panggil vaksin COVID-19. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita cocok vaksin tu masuk dalam badan kita, vaksin hak mati dah. Bukannya vaksin hidup-hidup. Hak kita dapat jangkitan tu vaksin hidup. Vaksin virus hidup. Hak kita cocok dalam badan kita tu adalah virus yang mati. Yang tu pun kita dah ambil seekor virus. Kita hanya ambil cabang-cabangnya sahaja buat masuk dalam badan kita. Jadi badan kita ingatkan ada jangkitan sungguh. Dia pun buat pertahanan badan dia. Badan kita pun buat keluar pertahanan badan. Pergi serang ke vaksin COVID yang kita cocok tadi. Dalam yang padahal kalau kita cocok tadi tu hak lemah je, tapi badan dah pun
buat pertahanan badan kita. Badan kita kena cocok tadi akan buat pertahanan badan. Jadi bila masuk virus COVID-19 hak sungguh tu, badan kita telah bersedia untuk nak serang virus COVID-19 hak sungguh tu masa jangkitan. Jadi kita bagi contoh gini lah. Kalau negara kita ni kan tak ada tentera lah orang kata ada ayah tentera ni buat apa nak buat tentera membazir je. Ni biarlah tunggulah serangan dulu baru kita menggerakkan tentera. Baru kita cari-cari orang siapa yang nak jadi tentera, barulah kita cari senapang untuk nak tembak. Begitulah perumpamaannya. Perumpamaan sekarang ni sebelum kita menghadapi serangan virus COVID itu sungguh, kita membina pertahanan badan kita sudah masa tu. Jadi bila masuk je cium kita terus bertindak. Sebab itulah virus vaksin COVID ni adalah untuk melindungi kita daripada terkena jangkitan kita terkena jangkitan COVID-19 ni. Tapi kalau katakanlah kena juga jangkitan tu, kita telah bersedia untuk melawannya. Begitulah dia. Cantik perumpamaan cantik perumpamaan Dr. Ruzimah. Kita sediakan tentera, sediakan payung sebelum hujan Dr. Ruzimah. Jadi bila kita berkata tentang COVID-19 ni, dia virus, memang tak ada jalan lain lah, kita kena vaksin. Sedang vaksin tu sebenarnya dah daripada abad ke-18 lagi. Dan daripada kita kecil dulu, lahir-lahir hari pertama tu, kita dah dapat vaksin BCG untuk TB, vaksin hepatitis B. Ibu bapa kita tiap-tiap bulan baru ke klinik untuk cucuk kita kan. Nak pergi mana makcik? Nak pergi ke klinik cucuk anak. Nanti bulan depan nak pergi mana makcik? Nak cucuk anak. Masa tu dia tak fikir pun bahaya kedua vaksin. Dia tak fikir pun halal kedua vaksin. Dia tak fikir pun vaksin ni konspirasi ke tak. Tapi bila vaksin COVID-19 ni, macam yang Dr. Ruzimah kata, berbagai-bagai rintangan. Dia ada yang takut dan kebanyakannya dia takut ada macam-macam kesan sampingan. Jadi kita nak dapat pencerahan Dr. Ruzimah. Adakah benar vaksin COVID-19 ni ada kesan sampingan? Okey, silakan. Bila Dr. Higrayati imbas balik suatu waktu dahulu kita memang bawa anak-anak kita kan, kalau pergi cocok tak bulan tu kan, waktu vaksin lah tu. Betul lah Dr. Higrayati, itu adalah apa yang kita dah lalui selama ni. Siapa yang dah ada anak ataupun kita sendiri. Memang kita dah pun cocok vaksin sebelum ni. Dan vaksin tu adalah setiap vaksin yang dicocok sebelum ni tu adalah orang kata memang khas untuk nyakit sesenyakit. Dia tak ada kalau cocok se-vaksin je dia okey kalau cocok vaksin demam campak buat apa walaupun cocok vaksin demam campak tiba-tiba boleh dapat lagi penyakit beguk. Sebab vaksin demam campak tu khas untuk campak. Untuk vaksin beguk yang lain pula. Jadi vaksin COVID-19 ni khas untuk vaksin COVID-19. Jadi dia tidak akan menghalang seseorang daripada stroke. Itu yang saya nak bagi tahu. Apabila seseorang itu macam jadi ajal maut di tangan Allah kan, kita tak tahu bila kita akan meninggal. Kadang tu baru je cocok vaksin, tiba-tiba masuk dalam berita seorang individu meninggal dunia sebab stroke. Baru selesai vaksin COVID 2 minggu lepas. Seorang individu mendapat kanser. Baru selesai vaksin COVID minggu lepas. Itu adalah bila saya baca tu, kenapa perlu letak pasal selesai vaksin COVID? Memang betul dah dia selesai vaksin COVID tapi tak perlulah letak situ. Itu adalah satu propaganda untuk mengaitkan orang tu dapat stroke dengan vaksin. Orang tu dapat kanser kaitan dengan vaksin dia. Dia jadi kalau kita yang berilmu ni kita rasa macam kelakar. Apa buat gitu, tapi tak semua orang berilmu. Ada orang yang suka baca dan teguh dia pun kait terus.
vaksin menyebabkan stroke, vaksin menyebabkan mati. Mati tu pasti, tapi macam-macam sebab. Ya. Jadi antara komplikasi vaksin yang sebenarnya yang kita perlu risau adalah banyak komplikasi vaksin. Tapi komplikasi hok memang kita jangka. Iaitu satunya adalah komplikasi dia adalah di tempat cocok tu. Yang pertama. Yang pertama di tempat cocok tu, bila kita cocok, kita akan sakit. Bukan semua, tapi perkara ni kerap berlaku. Akan sakit, bekok, dia jadi macam merah. Merah, lepas tu berat rasa. Kalau macam biasa kalau kita cocok vaksin kacing gigi masa mengandung dulu kan. Bila kita balik tu memang kita akan rasa berat tangan. Gitulah juga vaksin ni. Dia kata rasa berat tangan, lepas tu esok rasa macam nak demam. Lepas tu lusa sihat walafiat. Itu adalah hak biasa. Hak jarang-jarang berlaku adalah di mana mereka yang ni jadi kedemang dia tu bawa benda ni macam 2-3 hari. Bukan sehari lah, 2-3 hari jadi. Yang tu yang mungkin berlaku. Tapi yang sangat tidak berlaku, tapi ada juga yang berlaku adalah di mana demam tu dia jadi berpanjangan. Berpanjangan tu setakat tu je lah. Setakat ni yang paling maksudnya dari segi tak ada pun dalam bila kita kata kesan vaksin tu stroke. Tak ada. Kanser. Tak ada. Tak ada yang tu. Tak ada pun kesan daripada stroke tu. Macam saya baca dalam satu Facebook tu, saya pun baca juga Facebook tapi saya tidak menjawab. Sebab kenapa saya tidak menjawab? Saya yakin bahawa apabila kita jawab, sama ada kita menjawab kepada orang yang memang nak tahu ataupun kita menjawab kepada seseorang yang memang nak cari pasal. Jadi kadang tu saya teringat satu pesanan seorang ustaz, apabila kita menjawab, jawablah kepada mereka yang nak tahu. Tapi jangan menjawab kepada mereka yang memang nak cari pasal. Maksudnya cari pasal ni, kita jawab A, dia tentang ikut B. Kita jawab B pula, dia tentang ikut C. And then lepas tu dia kata, saya sebenarnya nak tahu je. Jadi pada mereka tu memang kita dah jawab lah. Jadi apabila dia tidak menghalang untuk dapat sakit mata. Dr. Higrayati ada baca kot juga. Lepas je cocok vaksin, malam tu saya dapat sakit mata. Saya pun kata, okey, macam mana kaitan vaksin tu dengan sakit mata? Lepas tu seorang tu pula macam-macam lah kalau saya tu tujuan hari ni adalah saya nak bagi tahu perbualan mereka-mereka yang ni saya nak bagi tahu yang betul. Yang betulnya adalah itulah sahaja kesan sampingan vaksin yang diberitahu tadi. Dan yang paling ketara yang kita ramai berfikir adalah kesan sampingan vaksin AstraZeneca kan, ingat tak? AstraZeneca yang dikaitkan dengan darah beku. Okey. Satu yang kita kena faham, syarikat vaksin ni dia kena telus. Bukan syarikat vaksin sahaja, sebarang ubat-ubatan dia kena telus. Sebarang ubat-ubatan yang dikawal oleh World Health Organization. Dia kena telus. Telus ni maksudnya setiap apa yang berlaku semasa seseorang itu mendapat obat tersebut, dia kena cover walaupun dia yakin apa yang orang tu dapat tak ada kaitan dengan cocok tu. Jadi apa yang berlaku adalah macam-macam lah kalau kita tengok tu kan. Okey, 1 juta orang dicocok, 600 orang dapat demam. 400 orang ni perumpamaannya saja, dia kena cover setiap benda. Dan adalah juga yang bila dia tengok, ada ramai ni yang dapat, ramai yang dapat, ada yang dapat darah beku. Apabila saya bercakap tentang ada yang dapat darah beku ni, dia adalah di dalam 1 juta ada 4 orang yang dapat. Jadi 1 juta 4 orang. Maksudnya jumlah dia sangat kecil. Jadi yang itulah yang diwar-warkan sampai satu tahap di mana vaksin AstraZeneca ditarik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memenuhi rintangan yang netizen letakkan.
dan vaksin AstraZeneca yang diletakkan di bawah MOSTI. Apabila di bawah MOSTI maksudnya Kementerian Kesihatan Malaysia tidak dapat mengawal kepada siapakah vaksin tersebut diberikan. Sedangkan sebenarnya vaksin tu kita harap dapat cover generasi yang kita nak lindung ni secepat mungkin. Tapi sekarang ni vaksin tu telah pun diberi kepada mereka yang umur 18 tahun, mereka yang umur 19 tahun, sedangkan sekarang ni kita masih lagi dalam proses untuk nak bagi vaksin kepada mereka yang umur 60 tahun ke atas. Jadi nampak tak sekarang ni sesuatu yang telah panggil perang fikiran, di mana masyarakat memberikan macam-macam tohmahan menyebabkan mereka yang mengendalikan vaksin terpaksa membuat satu keputusan yang sangat merugikan. Masa tu saya rasa, ya Allah, sedangkan vaksin AstraZeneca tu memang dibuat untuk mereka yang umur 60 tahun. Tapi telah dikeluarkan daripada. Tapi tak apa, tak ada masalah, kita akan terus berjuang. Sebab kita sekarang ni, kerajaan Malaysia membeli 5 jenis vaksin. Pfizer, kok ramai orang nak ni kan. Pfizer ni syarikat daripada United States, Amerika, ya. Lepas tu kita ada vaksin AstraZeneca tadi tu daripada UK. Lepas tu kita ada Sinovac daripada China. Kalau makcik pergi dekat tempat vaksin, doktor, vaksin China ke hari ni doktor? Pakcik nak tunggu vaksin hot English tu, doktor, hot Turki tu. Tapi minta maaf pakcik, yang tu tak ada hari ni. Jadi yang keempat akan datang, rasanya dalam beberapa bulan yang akan sampai, vaksin CanSino. Vaksin CanSino ni hot jenis daripada China juga, sekali je cocok. Sekali cocok ni, sebab apa dia sekali cocok? Tujuan dia adalah untuk kita bagi kepada mereka hot susah kita nak capai. Orang asli, benda ni mungkin kita nak bagi kepada pendatang tanpa izin atau pendatang dengan izin. Nak bagi hak jenis kita tak perlu lepas ni cari, lepas cocok yang pertama nak cari untuk cocok yang kedua, takut tak jumpa. Itu adalah jenis-jenis vaksin tersebut lah. Okey. Dan yang kedua, so ni adalah jenis-jenis vaksin yang kerajaan kita beli, yang keupayaan dia adalah melebihi daripada yang sepatutnya Badan Kesihatan Dunia tetapkan. Badan Kesihatan Dunia tetapkan semua negara, sebab bila ada pergerakan untuk buat vaksin ni, macam-macam kilang nak buat vaksin. Daripada macam-macam kilang tu hanya 8 sahaja yang berjaya, yang ditetapkan oleh Badan Kesihatan Negara, di mana dia punya fungsi keberkesanan itu hendaklah melebihi 50%. Tapi kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan Malaysia, kita tak mahu 50%, kita nak lebih. Jadi semua vaksin kita adalah melebihi daripada 50%, iaitu paling rendah pun 66% dan paling tinggi sampai ke 95%. Jadi saya rasa macam kenapa persoalkan lagi, ya, yang kita nak bagi ni. Kita cuba buat yang terbaik dah. Tapi kami tidak boring untuk menjelaskan, sebab saya cuba memahami kenapa orang tak nak. Kenapa mereka tak nak, dan kami tidak, orang kata, dok pernah rasa bosan untuk menjelaskan, sebab setiap hari turun dari rumah, niat dah dalam hati, ya Allah, nak pergi berjuang lah kan. Orang berjuang dengan cara lain, kami berjuang dengan cara lain. Jadi maksudnya janganlah sesiapa yang rasa sebelum ni malulah nak jumpa doktor, baru ni kata macam-macam. Tak. It's okay. Kita boleh terima kalau orang faham, sebab kami pun tak faham juga pasal agama. Kadang tu kan kita jumpa ustaz terangkan lagi, akhirnya kita faham. Jadi maksudnya kita nak tanya sesuatu kepada mereka yang faham. Ya? Okey. Betul.
Mana kita, Dr. Zimah ya, pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan memang bersungguh-sungguh ikhlas untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan untuk kita kembali semula ke kehidupan normal, kehidupan seperti biasa. Kita boleh pergi berjalan, kita boleh pergi mengerjakan haji, kita nak kita balik rumah mak ke, kita nak balik kepada hidup kita yang lama. Tapi untuk itu kita perlu mencapai yang kita panggil immunity kelompok, iaitu herd immunity. Yakni kita perlu mendapatkan 80% masyarakat Malaysia ni mendapat vaksin. Dan untuk setakat hari ini ataupun sehari lepas, setakat ini hanya 3.6 juta yang telah divaksin. Untuk dapatkan 80%, kita perlu 24 juta dengan masyarakat Malaysia yang sebanyak 32 juta, mana 80% tu 24 juta. Kita ada lagi 20 juta yang belum divaksin. Dan tadi kalau Dr. Rizimah kata kami tidak pernah bosan untuk berperang, untuk berjuang, tu hanyalah 4 daripada 24 juta yang perlu divaksin. Jadi apakah tindakan lagi, sebab kita ni nak capai secepat mungkin nak dapat herd immunity. Supaya secepat mungkin kita akan habiskan COVID-19 ni. Jadi macam mana langkah-langkah yang kita nak biar semua orang ke depan untuk mendapatkan vaksin dan juga mendapatkan bekalan vaksin yang cukup dengan kita tingkatkan kita punya Kementerian Kesihatan punya keberkesanan untuk memberikan vaksin. Apakah cadangan Dr. Rozimah? Kita ada tinggal 10 minit lagi ni Dr. Rozimah. Masa berlalu begitu panjang. Ya. 10 minit lagi. Berkenaan dengan immunity kelompok ni kan, macam mana kita nak capai? Dengan kita memahami vaksin. Apabila kita dapat vaksin, jangan kita rasa kita vaksin untuk diri kita sahaja, sebab kalau kita vaksin untuk diri kita sahaja, maka tetaplah kita kena pakai mask, maka tetaplah kita kena pakai cuci tangan tu sepanjang masa. Tapi kita nak keluar daripada ni. Vaksin dah bagus, tapi beritahu ke orang sebelah. Bagi tahu ke orang lain. Bagi tahu ke kawan kita yang tak ambil vaksin tu, kalau dia tak ambil vaksin pun duk diam. Jangan pengaruhi orang lain. Sebab kita nak capai 80% ni baru 20%. Ni baru 20% atau tak sampai lagi 20% ni. Nak capai, tak sampai lagi. Terlalu slow. Kami bergerak gear 5, tapi yang datang vaksin datang dalam keadaan jumlah hanya gear 2. Kita bersedia untuk gear 5 tapi hak datang dengan vaksin dah lah. Dia ambil masa. Maksudnya bila kita nak bagi vaksin nak cocok dah pun, Pakcik rasa tak ampuh rasa jiran pakcik baru ni balik je daripada vaksin. Terus stroke, pakcik tak ampuh rasa. Jadi benda ni melambatkan kita. Jadi sebab tu jadi beratur panjang, dok siap-siap semua tu. Dan selagi tahu tak apa yang berlaku bila kita terima 300 nama untuk ni hak orang daftar MySejahtera ataupun daftar dalam dalam komputer tu kan untuk dapatkan vaksin. Masa mula-mula kita dapat masa bulan puasa dulu, 100, bila kita dapat nama, kita pun sediakan 300 vaksin. Kita call setiap orang daripada 300 yang setuju untuk vaksin dalam 100, dalam 120. Sedangkan bila kita dapat vaksin 300, kita tidak boleh hantarnya balik. Masa itulah kita telefon siapa-siapa saja. Please siapa nak vaksin, nak vaksin mana-mana, pok saudara, mak ayub. Memang kita sampai pukul 6, pukul 7 nak cari orang nak ni. Tapi alhamdulillah bila lepas raya ni kan, masyarakat kita mula sedar sejak COVID makin teruk di negara kita. Adakah kita hanya boleh sedar bila berlaku sesuatu yang teruk? Kan? Masa sebelum raya tu kita bagi ke ramai non-Muslim sebab mereka yang bukan Islam ni ramai tunggu bawah khemah. Tunggu daripada 7.30 pagi tapi kita hanya buat keputusan untuk bagi pada pukul 4.30 petang bila orang-orang yang dalam senarai itu memang tak mari. Masa tu memang kita sedih, nangis dalam hati orang kata.
Memang kita sedih tak tahu rasa macam mana, tapi alhamdulillah berkat memang kita berdoa dan juga kita mencuba dan bagikan info, dan alhamdulillah lepas pada raya ni nampak meningkat. Maksudnya kalau 300 kita panggil tu mochi tak ambuh, saya tak ambuh, saya ni, saya jauh, macam-macam. Jadi kita cari lagi sebagai backup, sebagai orang-orang hok ke apa ke. Jadi tapi satu lagi masalahnya adalah dia sepatutnya masa bila kita capai immunity berkelompok ni kan, banyak saya nak bercakap ni tapi saya kena potong-potong sikit lah. Dia seolah-olah tadi masa kita ambil vaksin, kita pakai payung sebenarnya untuk diri kita sahaja. Kita pakai payung untuk diri kita, jadi bila hujan, kita dah basah-basah pun tepi-tepi baju, bawah-bawah kaki basah kan. Jadi bila masuk dalam rumah, kita boleh lap-lap badan kita peluk anak kita. Soalnya maksudnya kita dok akan membasahkan anak kita. Kalau kita tak ada vaksin tadi, kita kena hujan, kita akan lenjun. Masuk dalam rumah kita peluk anak kita akan lenjun juga. Tapi bila kita dapat vaksin, kita akan basuh kaki, tangan kita sikit je. And then kalau anak dapat basuh pun sikit je, peluang untuk anak mendapat jangkitan bila kita vaksin adalah kurang. Tapi yang kita nak capai adalah immunity kelompok. Immunity kelompok ni maksudnya ramai orang pakai payung. Bila ramai pakai payung seolah-olah duduk bawah kemah. Duduk bawah kemah yang besar, jadi memang kita tidak akan basuh. Dan kita dapat melindungi mereka yang memang ditakdirkan tidak boleh kita bagi vaksin. Kita nak melindungi mereka. Sekarang ni kita nak melindungi ramai sangat orang. Orang yang tak ambil vaksin, orang yang takut dapat lebih teruk dengan vaksin, orang yang terpengaruh dengan macam-macam tulisan kita dekat Facebook, orang yang terpengaruh dengan macam-macam tulisan kita kat WhatsApp. Kita kan semua telefon di hujung jari anda kan. Dan kita pula jenis sifat menarik aja, duk dah baca habis, share. Kan? Jadi yang tu yang kita nak capai tu, immunity berkelompok. Supaya kita dapat melindungi mereka yang kanser yang teruk, yang tengah memang tak sesuai kita nak bagi vaksin. Kalau kita bagi vaksin, kita seolah-olah bagi racun kat mereka sebab dia dah teruk. Mereka yang sedang berjuang dengan penyakit-penyakit berjangkit hak lain, hak memang duduk dalam hospital, mereka ibu-ibu tua yang memang jangka hayat hidup mungkin dah lama dah, ataupun mereka yang sakit yang melarat, mereka masa keadaan tersebut tidak layak untuk bagi vaksin. Orang ni lah yang kita nak lindungi. Bukannya kita nak lindungi mereka yang layak dapat vaksin tapi saja-saja tak ampuh. Kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia membeli vaksin sepatutnya untuk 80% je. Tapi kita punya pembelian vaksin adalah melebihi 100% rakyat Malaysia. Sungguhnya nak beli. Tapi sebab orang tak ampuh tu kan. Sebab AstraZeneca ditolak tu menyebabkan kita kehilangan beberapa peratus. Dan yang kedua adalah vaksin ni dihasilkan seluruh negara berebut sekarang ni. Sebab tu bila kita dapat je vaksin tu, dapat dalam bentuk sedikit dan sedikit. Turun je kat KLIA, terus hantar nak habis lalu. Lepas tu tiba-tiba tak ada vaksin. Sebab dia adalah sedikit demi sedikit diberikan berdasarkan pengeluaran daripada negara-negara terbabit tu yang jadi sekarang ni setengah negara dia cuba untuk buat vaksin tu di peringkat negara sendiri menggunakan cerdik pandai yang dah pun berjaya buat vaksin tadi. Tapi itulah antara perjuangan-perjuangan lagi yang kita nak buat ni untuk vaksin ni. Dan sebelum saya ni antara kata-kata terakhir lah Dr. Higrayati mereka yang dapat vaksin ni, satu nak lindungi daripada jangkitan dapat vaksin. Yang kedua, kalau dapat vaksin, sebab vaksin tidak melindungi 100%, jangan kata bila kita dapat vaksin tidak akan dapat COVID-19. Tidak. Vaksin melindungi dalam 66% tadi hingga 95%. Maksudnya ginilah, kalau 10 orang dapat COVID, seorang boleh dapat lagi jangkitan vaksin. Tapi jangkitan vaksin, jangkitan COVID yang dia dapat tu tidak seteruk, dia akan teruk insya-Allah. Sebab macam saya kata tadi, tentera sudah ada.
Jadi kalau ada serangan pun dia tidak akan memusnahkan diri kita. Jadi bila jangkitan tidak teruk, jadi kita dapat melawan kuman COVID itu dengan segera, insya-Allah kita tidak akan menjangkiti orang lain. Kadar jangkitan tu ada tapi dia kurang dibandingkan dengan mereka yang tak dapat vaksin. Jadi berusahalah untuk dapat imuniti kelompok. Apabila kita dapat imuniti kelompok, maka betullah kata-kata Perdana Menteri kita masa tu, kita sudah pun boleh ke sana dan ke sini. Ke sana dan ke sini. Tapi sebelum tu, kita kena teruskan lagi dengan pemakaian mask, pelitup muka, cuci tangan seumur dan juga penjarakan fizikal. Dan yang utama sekarang ni, apa yang dia nampak adalah kita nampak kadar sembuh kan dekat TV tu dah, kadar sembuh ramainya orang yang sembuh daripada COVID. Tapi apa yang kita dapati sekarang ni, mereka yang sembuh daripada COVID terutama mereka yang tahap 3, 4, 5, mereka merana daripada simptom selepas COVID. Ada seorang kawan saya pakar sakit puan bukan di negeri kita, seorang yang cergas, seorang yang berkhidmat sampai ke Afghanistan untuk ni, tapi bila dia dapat COVID baru ni, apabila dia telah sembuh 2 minggu, dia terpaksa MC lagi 2 minggu sebab tidak berdaya, dan bila dia bekerja, dia hanya round untuk 2 pesakit, lepas tu dia terduduk. Dia tak mampu sampai ke 2 bulan. Ya. Dia memang tak mampu dan sekarang ni pun dia masih lagi berusaha, masih lagi struggling untuk nak capai tahap yang dulu. Jadi ramai ni memang ramai yang dapat kita panggil long COVID syndrome. Long COVID syndrome ni adalah sindrom selepas COVID. Mereka selalunya mereka akan ada macam kalau yang lama duduk kat work tu dia akan ada mimpi-mimpi teruk. Dia tak boleh nak tidur. Dia rasa macam tengah tidur macam ada orang nak serkup badan dia, nak serkup pernafasan dia. Sebab pernafasan yang dia orang dapat bila COVID tahap 3, 4, 5 tadi tu sangat berana. Sekarang ni kita diberi peluang untuk nak tengok kadang tu dia orang ambil video kan. Ambil video guana keadaan tu kan. Baru kita nampak dia bukanlah satu rekaan dan bukanlah satu orang kata cerita-cerita rekaan. Ya. Dan selalunya mereka yang melalui COVID ada 5 saya dah bercakap 1, 2, 3, 4, 5 seolah-olah semua orang faham Tahap 1 COVID, positif COVID tak ada rasa nenda. Tahap kedua COVID, positif COVID ada sesama, ada demam-demam tapi tidak melibatkan paru-paru. Tahap ketiga melibatkan paru-paru. Memang susah nak nafas. Hak ni memang tahap hak masuk hospital. Kita dah start bagi oksigen. Tahap keempat adalah kita start bagi oksigen tapi ICU. Kena bagi ikut nafas ikut mesin. Dan tahap kelima adalah di mana dia punya buah pinggang dah tak boleh nak berdaya, jantung dia pun tak boleh nak pergi dah. Maksudnya paru-paru dia pun habis rank dah. Yang itulah yang seterusnya adalah meninggal dunia. Jadi kita memang ada 5 tahap COVID-19 ni. Jadi selalunya mereka yang melalui tahap COVID yang pertama ni, kadang tu dia rasa macam lah tak ada benda pun. Kita pun tengok kan tak ada benda pun, susah-susah je buat macam-macam, tak ada benda pun. Masalahnya dalam 10 orang yang dapat COVID, 8 atau 7 orang adalah COVID tahap 1. Tapi kita tak nampak yang 2 lagi tu. COVID manakah mereka? Dan bila bilangan jangkitan kita makin tinggi sekarang, apa yang terjadi? Makin ramai yang COVID tahap 3, 4, 5, makin ramai mereka menonjol di Facebook untuk nak tunjukkan keadaan yang sebenar. Jadi saya berterima kasih mereka yang sharing. Walaupun apa yang mereka share tu adalah berita sedih. Berita sedih kita tengok tu kan. Di tanah perkuburan atau mak ayah atau suami yang masa dia orang duk bye-bye tu okey je. Jadi itulah. Kita jangan berputus asa, insya-Allah kita akan berjaya. Okay. Alhamdulillah mana masa ni telah hampir ke penghujungnya Dr. Rozimah. Jadi apa yang kita nak kata, kita tak ada cara lain selain kita nak menuju kepada imuniti kelompok.
Imuniti kelompok tidak boleh dijalankan oleh KKM sendirian. Imuniti kelompok perlu kita berganding bahu dengan seluruh masyarakat Malaysia. Semua kena sedar bahawa COVID ni memang sangat negatif dan dia banyak sangat selain pada kesihatan dia mengganggu seluruh kehidupan kita. Alhamdulillah macam Dr. Rozimah kata ada peningkatan dari segi kesedaran. Kalau kita tengok yang telah daftar vaksin meningkat. Tetapi di negeri Terengganu buat setakat ni 53% baru yang mendaftar vaksin. Dan sebab kita asalnya yang mendaftar vaksin hanya 10%. So bila 50 lebih peratus tu dah ada peningkatan sebenarnya. Kita ambil positif mana ada peningkatan tetapi perlu lagi berjuang untuk kita war-war kepada saudara mara kita, daftarlah mari ke depan untuk kita dapatkan vaksin mungkin setakat tu dulu yang kita dapat kongsikan. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak share. Boleh saya yang terakhir tadi yang kedua terakhir, sebelum tu ketiga terakhir. Yang ni yang terakhir betul. Daftar vaksin dulu. Jangan duk fikir saya ada alergi, saya ada darah tinggi, saya ada kecil manis, saya ada kanser. Daftar dulu. Biar kami yang fikirkan untuk tuan-tuan, puan-puan semua, biar kami yang fikirkan. Bagilah kerja tu kepada kami untuk kami buat keputusan. Kat mana nak cocok vaksin tu? Adakah di hospital? Adakah di tempat ni? Adakah kami perlu menuju ke rumah anda? Suatu waktu nanti. Daftar dulu yang penting supaya kami tahu siapa yang nak vaksin. Jadi maksudnya bantulah kami untuk membantu anda semua. Okey. So itulah penghujung rancangan kita Dr. Rozimah Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya mohon maaf di atas kesilapan kalau ada kekasaran bahasa dan macam saya sebut tadi untuk mendapat manfaat kepada lebih ramai orang, sama-sama kita like and share. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.